kan. InsyaAllah kereta saya ni boleh sampai kot 2 jam pergi Ipoh. Alhamdulillah. So itulah apa bila saya tengok ustaz pakai kereta tu, saya mula rasakan sebenarnya banyak hari dah saya tengok kan. Sebelum ni pun kereta yang saya beli sebenarnya purpose lah, ada purpose. Dan bila saya nampak ustaz beli Raptor tu, saya rasa macam menyesal pula saya beli kereta yang sebelum ni. Walaupun kereta tu mahal sikit lah daripada Raptor kan, tapi apa, saya rasa macam apa, sebelum ni saya pernah saya pakai kereta, semua tahu kan, insyaAllah Allah bagi saya dapat pakai ada satu kereta apa yang ada 3 huruf lah. Ustaz ada 4 huruf, sekarang ni dah 6 huruf lah. Raptor sebelum ni 4 huruf kan. Saya Allah bagi yang ada 3 huruf, dan bonet dia agak luas juga. Cuma pernah sekali bulan lepas ke bila saya apa, setiap bulan Alhamdulillah Allah bagi kemampuan untuk saya untuk hantar kepada apa, ada stesen-stesen minyak ni dia buat macam tempat untuk apa, bantuan kan. Jadi setiap bulan Alhamdulillah lah saya cuba lengkapkan tu, walaupun tak ada orang tahu ke apa ke, ni saya bagi tahulah dengan rakan-rakan tak apa, supaya menjadi inspirasi. Dan apa, selalunya saya akan beli beras lah, beras, bihun apa semua kan. Bila pergi tu dia jadi limited lah maksud kan? Walaupun bonet dia luas, BMW ni bonet dia sangat luas. Saya pernah bawa 100 bungkus sate, 1000 bungkus sate, 100 lah masuk dalam tu kan, untuk bagi pada orang. Tapi bila masuk beras ni keperluan apa semua kan, tak muat. Tak muat sampai terpaksa bawa pergi ke depan apa semua kan. Rasa macam ya Allah, apa, kalau aku pakai Raptor ni rasanya lebih lagi beras boleh masuk ni. Dalam hati kan. Terus saya memang sebenarnya dalam minggu ustaz cerita pasal Raptor, Asma cerita pasal Raptor kan, saya dah SMS lah saya punya salesman BMW tu, kata boleh tolong tanya tak siapa-siapa nak siapa-siapa nak aku punya BMW, aku nak tukar pergi Raptor lah. Dia tanya, "Uish, kenapa cikgu, tak best ke BMW?" Tak ada lah, purpose tak apa kena lah dengan aku punya keadaan sekarang. Dia kata, nanti lah saya cuba usaha tanya. InsyaAllah, doa-doa lah. Sebab baru berapa bulan ni kita tak tahu kan, baru berapa bulan, mana tahu dengan doa rakan-rakan semua, tiba-tiba assessment saya cakap ada cikgu orang nak beli. Dan Alhamdulillah, insyaAllah moga tercapai lah impian. Sebenarnya untuk perhatian anda mungkin ada yang mendengar maksud sebut Raptor, ustaz sebut Raptor lah. Tapi kalau ikut pendapatan lebih daripada tu sebenarnya boleh beli kan, betul tak maksud kan? Tapi purpose tu penting. Memang kita nak beli Ferrari pun boleh, saya rasa Ustaz Azman maksud nak beli Ferrari pun boleh, tapi purpose tu yang menjadikan kita lebih besar daripada Ferrari. Jadi saya rasa macam purpose membeli Raptor tu lebih besar daripada saya pakai BMW. Dan insyaAllah doakanlah, semoga Allah permudahkan. Terima kasih Mak Su kerana bertanya. InsyaAllah kan. Saya tak ada berniat sebenarnya untuk nak, boleh ke saya guna perkataan tipu? Saya tak ada berniat pun nak main-main dengan Tok Guru lah kan, nak main-main dengan Ustaz tak, dengan Ustaz Zama tak sebenarnya. Saya rasa saya nak bagi Ustaz Zama dengan Ustaz Man happy lah, gitu kan. Jadi saya sit down dengan suami saya cakap kan, yang apa kata kita cakap lah, kita telefon dekat office yang kereta tu, cakap kat dia, tanya dia bila keluar kereta tu, kan. So dia kata hari Isnin boleh keluar, dia kata. Kalau everything semua okey, hari Jumaat ataupun hari Isnin. Memang saya dapat mesej tu. Saya dapat mesej kan, sebab saya memang tanya dekat company tu, you jangan lupa beli belon, mock key dan juga rebel besar, saya cakapnya kan. Saya takut dia orang terlupa benda-benda tu. Dan
Rupanya dia pun update Ustaz juga kan, hari Jumaat ataupun hari Isnin boleh dapat kereta. Alamak, macam mana kita ada idea tak? Suami saya pun bagi tahu. Kita pakatlah dengan dia cakap hari Rabu baru ni. Tapi masalahnya Ustaz mana tahu dah dia punya road tag geran tinted dia dah nak buat hari Jumaat tu macam mana je kan. Lepas tu cakap suami saya cakap macam ni. Kita cakap dengan company kereta tu, cakaplah ada problem dekat nombor siri rektor tu. Kan nombor siri. Okey. Lepas tu saya pun bagi tahulah dengan salesman kan. Apa kata you adjust sikit. Kalau you itu Ustaz Azman tanya, you cakap ada nombor siri problem. Dia kata mana boleh cakap nombor siri problem. Dia cakap macam tu kan. Cakap pandai-pandai you nak. Rupanya tak dia sebut apa pasal miti apa benda kan. Saya tak tahu benda tu kan. Dan satu lagi yang problemnya suami saya ada terkenal. Dia kata nanti Ustaz Man pakai baju duduk rumah je nanti. Kalau kita ajak dia pergi tengok bonet kereta kan. Jadi cakap dengan Ustaz, ni suami saya dah bagi cadangan ni. Suami saya cakap, kita cakap dengan Ustaz Azman, hari Rabu tu nak ambil kereta, kita kena rehearsal dulu macam mana nak ambil video, nanti kita nak bubuh muzik. Saya pun mesej lah Ustaz Azman. Minta maaf Ustaz, mungkin kereta tu ada problem sebab saya dapat tahu kereta ada problem, jadi hari untuk kita nak ambil hari Rabu tu kita kena rehearsal Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin kita nak ambil video tu kan, nanti kita nak bubuh lagu tu, mungkin video tu boleh ambil boleh guna pakai baju, janganlah pakai baju buruk saya cakap kan, jangan pakai baju duduk rumah. Kasual pendek pula kan. Jadi Ustaz ni dengan saya tengok pakai baju Ustaz Zaman pun pakai kasut kan. Dan Ustaz Azman cakap apa tau dekat dalam kereta. Okey juga kalau kita rehearsal maksud kita boleh kalau kita tengok video tu masa rehearsal tu masa hari Rabu nak ambil kereta tu nanti kalau saya tengok video tu cantik, kita boleh gunalah video rehearsal tu. Saya pakailah baju ni balik untuk ambil kereta hari Rabu tu. Gigit tu hari Rabu nak pergi ambil rektor, nak pakai baju yang sama juga tu. Sebab nanti kita boleh compilkan gambar-gambar video semua tu kan. Masya Allah kan. So memang saya dapat saya cakap dengan suami saya yang saya nak, kita kan dah macam adik-beradik cakapkan dengan suami saya. Yalah, mesti dia seronok kan. Suami saya cakap macam tu. Kan? Padahal saya dah tengok dah geran dengan road tag. Masa hari Ahad tu saya dah terima dah gambar geran dengan road tag dah ada dah dekat office. Saya minta maaf Ustaz. Saya minta maaf secara terbuka, bukan nak game Ustaz, tapi saja seronok. Kadang-kadang kita nak suka juga berlakon-berlakon ni kan. Dan saya dah message saya apa yang terlintas je. Siapa downline Ustaz Azman yang dekat sini nak telefon Bang Faz kata ayahnya baru keluar dari hospital, jadi dia kena temankan ayahnya kan. Jadi Kak Azul je lah. Gitu kan. Cakap Kak Azul ambil video, nanti boleh kita bubuh lagu. Lepas tu saya cakap Kak Azul ada tak Bapai kena kerja ni. Saya fikir ramai yang kena kerja ni, mana sempat je. Saya cakap Abang Amir tak payah nak pergi kebun kambing Abang Amir tu. Saya cakap Amir teman saya, tolong ambil video juga. Saya peroja, siapa lagi terlintas kat kepala ni. Kak Pa jom Kak Pa. Lepas tu Kak Pa pun okey kan. Masya Allah. So you nak tengok tak video yang Atikah buat. Saya nak share happiness saya kat sini kan. Masya Allah. Boleh tengok kat sini. Allahu Akbar. Ada gambar pun ada. Kita tengok. Masya Allah, tabarakallah. Bukanlah kita nak menunjuk-nunjuk, sekadar berkongsi. Moga bermanfaat dan membuatkan semua terinspirasi dengan keadaan ni. Dekat mana masuk? Dalam Telegram ke? Okay, dalam Telegram. Semalam Mak ada tunjuk video tapi saya ngantuk. Sekejap dalam Telegram. Okey, sekejap Telegram. Okey, tengok tajuk Telegram dia. Raptor foto start kena game. Hamboi.
Satu, dua, tiga. Surprise! Apa perasaan? Apa perasaan? Speechless. Jangan belum lagi. Demi untuk menyecapi hasrat murni di dalam hati, usaha dengan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Tiba dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Suruhkan cahaya di hati terang, tunjukkan jalan seandainya hilang. Dekatkan perjalanan yang bakal ditempuh, tegakkan semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu berserah, terimalah ku, hamba-Mu Allah. Sekiranya takdir menguji, cekapkanlah hasrat di hati. Semoga kesusahan bisa mengajar henti terus asa. Usaha dengan doa, masanya akan tiba. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. InsyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Nah, Tahniah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah Ustaz Azman. Tahniah Ustaz Zahma. Benda ni sebenarnya tak rancang pun. Puncanya hari tu rindu sebenarnya kan. Dah lama tak jumpa. Cakap, jom kita jumpa Ustaz Zahma. Jom kita jumpa Ustaz. Lepas tu saya dengan PT Usop pun datang lah rumah Ustaz. Dan kami pusing-pusing jalan-jalan. Lepas tu bila Ustaz Zahma duduk kat steering tu macam kena pula. Kan, lepas tu saya share dengan Ustaz. Kan nanti kita buat kembara. Kembara amal. Kan kita masuk kampung, kita jumpa Hasnaf, kita beri sumbangan, bawa beras, bawa barang-barang keperluan. InsyaAllah Ustaz Bas, semangat. InsyaAllah, dan tak sabar bila kita nak get the star ni kan. Get the star ni saya boleh bagi clue sikit lah Ustaz. Kita akan buat pada bulan 12 dan kita ada sesi lakonan. Itu je saya boleh cerita. Yang lain tu tunggu. Okay? Okay. Dengar sekali lagi. Get the star kita akan buat pada bulan 12. Okay? Dan juga kita ada sesi lakonan. Alright. Okay. Dan kita akan buat 1 hari saja get the star. 1 hari sahaja. So maksudnya siapa yang stay dekat get the star tu, 1 hari lagi tu free and easy. Okay. Semua dah jelas Dengar Alright. Okay. So untuk pengetahuan you all, kami dah mula kembara kami. Kami dah mula kembara kami dengan 5 buah kereta pada hari Isnin baru ni. Kereta Ustaz Azman, rektornya, rektor suami Maksu, Welvina Bame, okay. X70 Kak Azu, lagi satu kereta, Mercedes CRV Kak Pah. Kan? 5 kereta kita dah bermula dah kembara baru ni hari Isnin. So next kembara kami akan bagi tahu dengan you all, kami akan menuju ke Darul Widat, ke Johor Bahru dan ke Terengganu pergi Pondok Masu. Ada ruang kita singgah Kuantan. Okey tak? Okey tak kalau kita nak singgah Kuantan?
Gitu. Maksud suka Kuantan. Tak tahu nak cakap macam ni. Suka sangat. Dan Maksud akan jumpa orang-orang Kuantan hujung bulan ni ESTS 31 hari bulan ni. Maksud bersama dengan tim Kuantan. Masya Allah. So Maksud tengok dekat sini kan. Wajah-wajah ceria dekat sini mesti tak sabar nak dengar happiness daripada Ustaz Zahma dengan Ustaz Azman. Setuju ke setuju? Okey, kita mempersilakan Ustaz Zahma dan Ustaz Azman. Macam speechless. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, Alhamdulillah ya, saya bersyukur sangat dengan saya sebenarnya terharu Maksud. Saya sebenarnya memang terharu. Pagi ni pun saya menangis lagi. Hari tu pun saya menangis juga. Bukan sebab menangis sebab kena prank. Tetapi kan saya terharu dengan apa orang kata? Keakraban tu. Keakraban, ukhuwah kelas ngaji, ya, ukhuwah Herbalife yang saya belum pernah jumpa sebelum ni. Saya belum pernah, serius, ya. Dia punya ukhuwah, dia punya kasih sayang tanpa syarat tu memang saya sangat hargai, ya. Dan saya baru rasakan, ya, sebelum ni kita pernah dengar Coach Nick bagi tahu kan, ya, apa yang kalau kita contohnya kalau kita mati kan, kita mati hari ni, ya, agaknya siapa yang hadir dalam majlis pengkebumian kita, dia cakap macam tu kan, ya, apa yang kita tinggalkan, apakah yang orang boleh ingat tentang kita kan. Jadi itu yang perkara tu saya kata, saya fikir masa dapat benda tu, ya, perkara yang Maksud buat, yang lain-lain buat, Kak Azu, Kak Pah, Kak Mala, siapa lagi, Kak Pah, Kak Azu, Kak Mala, Abalan, ya, Abah Amir, semua yang ada masa tu, ya, Atika, Arina, semualah, ya. Saya fikir, ya Allah, inilah yang Coach Nick cakap kan. Jadi kalau kita tak ada satu hari nanti, apa orang ingat tentang kita? Kan? Bukanlah kita nak minta semua tu mati cepat ke? Tak. Ya, tapi kalau kita sendiri, apa yang kebaikan, kebahagiaan yang kita tinggalkan yang orang boleh ingat kepada kita? Ya, jadi itu yang saya fikirkan, apa manfaat, apa kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Saya tak fikir pun memang Maksud kata minta maaf, tak apa, Maksud bukan itu. Maksud buat tu saya faham, Maksud nak berikan kebahagiaan kepada kami, ya, itu yang saya faham, ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Maksud, kepada Kak Pa, kepada Kak Azu, Abang Amir, Kak Mala, Abalan, Atika, Arina, semua, ya, yang datang pada itu, Maksud, Cik Usup, ya, terutamanya mastermind dalam menjayakan apa orang kata, bukan apa, untuk membahagiakan sahabat-sahabat kan. Itulah yang kita perlu contohi, ya, sikap Maksud, sikap semua adik-beradik kita dalam kelas ngaji ni. Saya memang amat terharu. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Memang hargai sangat persahabatan itu, ya. Jadi yang keduanya memanglah saya bersyukur sangat-sangat, ya. Saya bukan peminat kereta, Saya memang bukan peminat kereta. Ustaz Man pun macam tu, ya. Tetapi bila Maksud memberikan kata gambaran, ataupun membuka mata kita dengan lebih luas lagi, ya, apakah purpose kita untuk melakukan satu perkara itu, ya. Dalam Herbalife ni saya banyak belajar. Dulu saya tak minat benda-benda macam tu. Saya fikir cakap nak hidup sederhana, nak pakai apa yang ada je, macam tu, ya. Tetapi kita dalam Herbalife ni kita mendapat satu ilmu baru, ya, yang luar daripada kotak pemikiran kita. Ya, sebelum ni kita dah belajar the right to be rich, ya, semua tu. Kalau kita fikirkan kata kehidupan macam saya lah, saya tak fikir selalu. Sebelum ni saya tak pernah fikir pun, ingat saya boleh dapatkan semua tu, tapi saya fikir macam tak apalah, ya, tak perlulah, ya. Tetapi bila kita dah makin banyak belajar ilmu Allah ni, sebenarnya kita kena ada pemikiran yang
lebih luas lagi. Kita bukannya beli satu benda tu ya, kita nak pakai benda yang mahal-mahal ya, tujuannya untuk riak, untuk takabur, untuk sombong. Itu kita kena ubah semua orang kata istilah-istilah yang tertanam sejak dahulu dalam pemikiran kita. Kita kena buka lebih luas minda kita. Apa tujuan kita kita mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita ya, sebenarnya ya, dia sebenarnya lebih luas lagi. Kita pakai satu benda tu, kita beli satu benda yang berharga ya, pertamanya memang untuk reward diri kita ya, yang keduanya kita nak bertujuan untuk syiar Islam itu sendiri. Itu yang saya ingatkan. Saya dah ambil video dengan Ustaz, saya cakap ya, kita kena cakap, kita kena bagi tahu semua orang ya, kenapa kita, tujuan kita bukan kami nak bagi tahu apa, maksudnya kita nak buka mata orang supaya kita sebenarnya sebagai orang Islam ya, kita kena fikir lebih luas lagi ya, kita dapatkan satu perkara itu untuk syiar Islam ya. Bila orang tengok ya, orang Islam, kita sebagai orang Islam ya, selama ni orang Islam ni dipandang macam tak mampu itu, tak mampu ini ya, yang selalu dapat beli kereta mahal-mahal, beli kereta yang mewah, orang-orang yang bukan Islam. Jadi kita ini sebagai orang Islam, kita kena jadi sebagai orang kata contohlah contoh, kita ini mampu melakukannya ya. Semua orang, bukan kami je, semua orang dalam ni ya, kalau kita buat bersungguh-sungguh ya, kita buat satu perkara tu bersungguh ya, doa kita dalam Herbalife ni memang kita mesti percaya dan yakin bahawa kita mampu untuk menjadi syiar Islam itu, membawa syiar Islam itu ke mata dunia. Itu yang kami pegang. Kita beli Raptor ni, kami betul-betul niat dalam hati, ya Allah ya, kami beli ni dengan purpose untuk memanfaatnya ke jalan Allah, insya-Allah. Jadi mohon moga-moga ya, apa yang kami niatkan ini, kami tidak berpaling daripada niat asal kami ya. Dan kami sendiri memang bercita-cita nak sekarang ni dah boleh rentas negeri. Jadi alhamdulillah, Allah tu macam atur je, macam atur baik je. Bila kita niat yang baik, Allah aturkan yang baik. Macam contohnya hari yang kami dapat Raptor tu, sepatutnya Raptor tu mungkin kalau biasanya orang beli kereta sebulan kan baru dapat kan. Jadi alhamdulillah Allah atur dengan baik, dia dapat awal. Lepas tu hari yang kami pergi ambil kereta dengan maksud tu, diumumkan boleh rentas negeri ya. Kemudiannya tiba-tiba ada orang ada pihak klinik telefon Ustaz bagi tahu, Ustaz ada nama untuk pergi vaksin hari ini ya. Sepatutnya kami divaksinkan pada 1 hari divaksinkan, maknanya kami terima dos kedua tu pada 1 November, lambat lagi kan. Tetapi Allah atur benda tu ya. Banyak perkara alhamdulillah ya, Allah berikan, aturkan yang satu yang baik untuk kami. Dan semalam yang paling saya gembira sebab tiba-tiba mak mertua saya telefon. Dia bukan orang media sosial, dia tak tengok Facebook sebagainya, tetapi ayah Ustaz mungkin tunjuk pada dia ya. Dia telefon, dia nak menangis, dia cakap, dia kata menangis, mak rasa nak menangis ya, mak rasa macam terharu sangat sebab tengok anak-anak mak berjaya ya, mak rasa terharu sangat kan. Dan mak nak ya, niat macam untuk buat kebaikan tu diteruskan ya. Mak pesan macam tu, jangan berhenti kelas mengaji, jangan berhenti menyebarkan ilmu. Mak kami pesan macam tu. Jadi saya memang cakap, ya Allah, ini semua adalah doa mak juga, doa mak ya. Mak selalu doakan kami. Mak setiap bulan ya, sebelum EOM mak tanya berapa lagi tak cukup, mak tanya benda tu, ya Allah, sebelum dan selepas. Bila sebelum dia tanya betul macam mak doakan je, mak doa ya mak. Mak memang sentiasa doa. Setiap salin lagi, macam mana nak sebut ni, Millionaire Team 75 mak tulis. Jadi itu yang saya terharu sangat. InsyaAllah ya, kami bila dah habis iddah pula, pantang dos nanti kan, insyaAllah kami akan, pertama sekali saya nak jumpa mak ayah mertua saya di kampung Ustaz ya. Dan hujung minggu ni insyaAllah kami pun mungkin hari ni juga saya akan jumpa mak ayah saya dan umi saya di kampung ya, untuk kita ucapkan terima kasih kepada ibu bapa kita, kerana tanpa doa-doa mereka kita tak dapat jadi seperti
hari ini. Ya, tanpa mereka kita tak ada sekarang ni di dunia, dan tanpa doa mereka mungkin kita tidak akan jadi seperti kita hari ini. Jadi kita kena ingat siapa-siapa, kita hargai orang-orang yang di keliling kita, ya, sahabat-sahabat kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua geng kelas ngaji yang sentiasa mendoakan kami. Saya tahu semua orang mendoakan sesama kita kan. Jadi Alhamdulillah, ya maaf cakap panjang sikit pagi ni. Jadi itu saja mungkin Ustaz ada nak share. Okey, terima kasih Ustaz Zaman. Ustaz Man kalau share panjang, tapi saya cuba ringkaskan dan padatkan. Dan saya nak ucapkan pertama sekali terima kasih kepada Mak Su, Pak Usop yang ada hari tu. Abang Amir, Kak Mala. Kak Mala si ambil cuti lagi. Abang Lan si ambil cuti lagi. Abang Lan, Kak Pah, Kak Azu dan juga Atika, Arina dan juga Pak Usop dah sebut tadi kan. Pak Usop. Itu semua yang ada pada hari itulah, termasuk salesman tu Mr. Daniel dan juga tim dia sales tu dan juga tim yang tinted dia semua terlibat rupanya komplot ni kan. Tapi apa pun saya bersyukur sebab yalah, saya memang tak expect apa-apa. Benda tu berlaku sangat mudah. Dia umpama keajaiban yang memang ajaib sungguh lah. Kalau orang tanya saya, start lepas pencen buat apa? Saya tak buat apa pun. Saya tak tanam pokok, saya tak ada buat kebun, saya tak ada beli sawah, beli pokok getah, tak ada pun. Saya cuma buka kejap je, 2 jam je. Seminggu 3 kali. Itu pun saya berkongsi ayat tadabbur tu 30 minit je. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumaat. Itu je jadual waktu saya selepas pencen. 7 sehingga 7.30, Isnin, Rabu dan Jumaat. Itu je kerja saya. Yang lain, kerja saya ialah tidur, buka handphone, main WhatsApp, jawab telefon. Itu je kerjanya. Tapi memang umpama keajaiban. Saya tak perlu ada jadual, tak perlu buat file, tak perlu. File pun sekarang ni saya upah orang. Kan memang kena income tax baru ni kan. Kena income tax. Jadi saya pun, hello, Assalamualaikum orang income tax. Tolong saya buatkan saya punya filing, e-filing. E-filing kami kena memang powerful. Nanti kita cerita tajuk lain pasal e-filing saja. Sebab dah ada pengalaman kan. Dan yang bestnya, masa kami change thermostat yang pertama. Ini cerita siapa yang nak dengar 211 orang ni kan, dia cerita the best. Masa change thermostat kali pertama, dia starting point dia lepas pencen tu, kami pencen pada 1 April 2000, saya lah 1 April 2021, isteri saya pada 2020. Isteri saya pada 1 bulan 5 2020. Jadi selepas itu, masa pencen tu bulan 4 kami dengar satu talk. Kami dah dengar dah cerita pasal change thermostat ni sebelum ni dalam IoT. Dan talk tu talk Ahmad Mizah. Ahmad Mizah kata kita change thermostat. Kita tukar suasana baru. Saya memang suka bertukar-tukar. Tukar suasana lah, suasana kerja kan. Daripada bilik atas, bilik bawah, lepas tu balik naik atas, lepas tu duduk bawah balik kan. Jadi rumah saya memang banyak tempat ofisnya. Dan bila kami change thermostat di site daripada Kuala Kangsar tu dah lengkap dah. Rumah memang kami dah beli, dah selesa, dah cantik, ada posh, ada garage, semua ada. Dapur semua selesa dah. Kami bertiga 3 ketui. Kan? Bukannya ada anak ramai. Kemudian pindah daripada situ ke rumah yang besar, rumah 6 bilik di Seri Manjung. Berpindah di Seri Manjung, di Venice of Perak. Tajuk bersedap kan? Di Venice of Perak. Kemudian duduk di situ 90 hari. Change thermostat. Di situ Allah sangkutkan kami dengan basikal coach ni. Dengan basikal yang harga yang memang kami pun tak pernah terbayang nak beli basikal sebiji kereta harganya kan. Kemudian dapat Audi kat situ. Audi tu pun magic juga. Keajaiban. Memang kami tak plan, kami tak fikir, tak apa. Hari Rabu tanya kepada isteri saya nak kereta tak? Kan hari Jumaat saya nak pergi semayang Jumaat ni. Abang Man ada dekat rumah tak? Ada, kenapa? Nak hantar Audi. Masya Allah, tabarakallah. Saya balik semayang Jumaat tu ada Audi dekat rumah sebiji. Dan yang bestnya Audi tu dah siap tinted, dah siap buat apa semua dah. Tinted memang black lah, memang hitam betul lah. Yang bestnya, tak payah kita nak pergi JPJ berbaris untuk sign agreement, sign tukar nama. Dan nama tu nama saya. Orang JPJ keluar office, pergi kat kereta saya, hulur untuk tanda tangan. Power. Magic. Allah nak bagi jadi tu. Dan dekat bank pun tak payah susah nak. Orang bank datang macam kami ni ada red carpet. Saya bagi tahu nak pergi tanda tangan agreement. Saya dah dimaklumkan, Abang Man pergi dekat sekian-sekian tempat, kaunter ni, jumpa dengan pegawai ni, terus sign
Semua tu macam dihulur pada saya untuk ditak. Siap. Lepas tu sampai rumah, balik semalam Jumaat, kereta sampai. Zas. Itu magic yang pertama. Tapi yang ni lagi magic. Raptor. Tadi Cikgu Ali sebut 6X kan, 6 huruf kan. Dia daripada BMW. Lepas tu 3 huruf. Saya ada Audi 4 huruf. Ni Raptor ni maksud 6 huruf. Saya ada 7. Ada X hujung. Raptor ni best. Dia ada X di hujungnya. Magic juga. Biasa kami pergi, kalau tak salah saya, hari Senin minggu lepas. Sebab saya ingat saya puasa Senin. Itu pun maksud takut juga saya puasa hari Senin kan. Tapi kebetulan isteri saya tak puasa, saya pun tak puasa lah Tak puasa tu yang boleh makan kek tu. Dan biasanya kereta kalau beli bukan terus dapat. Yang ni dia lambat sikit daripada Audi, tapi dia cepat. Sepatutnya lambat lagi, entah sebulan ke 2 bulan ke 6 bulan lagi ke. Tapi Allah nak bagi. Sebab tu Allah yang bagi jadi. Semua dengan izin Allah. Kita tak ada daya upaya apa pun. Kalau Allah nak bagi Raptor tu hari ni, dia bagi macam tu je. Kalau dia nak tarik hari ni, dia tarik macam tu je. Itu nama dia harta, itu pinjaman. Seperti mana kami tengok saya kalau tengok ada tulisan arwah Ustaz Azrai, dia bagi hadiah kat kami, sempena persahabatan, dia letak dekat Audi milik Herbalife betul. Kemudian saya setiap kali saya nampak kata-kata itu kan, mana itu yang kita tinggalkan, saya akan baca Fatihah untuk dia. Sebab kita tak tahu kita pergi bila. Itu arwah Ustaz Azrai. Dan saya akan baca Al-Fatihah. Dan kita ni pun sama juga. Kita tak tahu apa kenangan yang kita tinggalkan dengan kawan kita nanti. Nanti akan sebutlah, Ustaz Man dulu selalu sebut Zindat Dwe. Zindat Dwe itu Kojedi. Kan, Zibat Buih Ustaz Man. Kan? Maknanya kita tak tahu apa pengalaman yang kita tinggalkan kepada kawan-kawan. Jadi mungkin ini pengalaman yang kita tinggalkan dulu untuk geng kelas ngaji. Persahabatan. Alhamdulillah Dila ada sini kan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kami doa. Kami sentiasa ingatkan Dila. Sentiasa ingat. Azrai itu bukan kali. Saya kalau cerita Azrai, saya tak boleh saya sebab kan. Sebab kita persahabatan kita lain. Dan dalam ni saya tak tahu lagi lah macam mana bila setiap orang kita diuji. Hari ni mungkin Cikgu Ali family-nya diuji. Sebelum ni dengan Bang Fas. Sebelum ni ramai lagi dengan Yana, semua diuji dengan COVID dan sebagainya. Ujian ni tetap ada. Tetapi nilai persahabatan ini, doa ni, ukhuwah ni yang mahal. Yang tak dapat nak beli dekat tempat lain. Even kadang-kadang adik-beradik saudara mara kita pun tak sama nilai macam ni. Siapa yang baru masuk kelas ngaji sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan pun dah boleh rasa dah. Bayangkan kalau yang dah masuk daripada awal. Kan? Syaidah, kami dapat rumah saya ni penuh dengan hadiah. Kami tak membeli barang pun. Dengan sejadah, dengan Al-Quran, dengan alas Quran. Masya Allah, Tabarakallah. Semua kami gunakan semaksimum mungkin. Dan kereta tadi tu Raptor pergi semayang subuh. Saya perasan orang tengok kiri kanan, kereta siapa ni? Kereta Pak Imam. Tapi saya tak cakap apalah, saya nampaklah mata tu. Kita pakai mask semua kan. Saya tahu dah. Bila jemaah keluar duduk berkumpul depan tu, saya nampak dah. Orang tengok kereta siapa yang naik Raptor tu. Mungkinlah orang, kalau kita mungkin orang biasa-biasa kan, tapi bila orang keluar Raptor tu pakai niqab, itu kan syiar nama dia. Kan? Dia parking, kami duduk dekat kawasan ni kawasan elit lah kan. Dan kawasan ni memang biasanya non-Muslim lah, ramai yang milik elit ni dengan Porsche-nya, dengan apa kereta Lexusnya, kereta yang bernilai 500,000, 400,000, kereta apa, semua ada kat sini. Mustang berjanggut semua ada kat sini. Tapi bila kita duduk dekat situ dengan, yelah, kita bawa syiar tu, image tu, dan saya tak sabar nak letak tu Herbalife kat situ. Sebab Audi memang ada Herbalife, kereta saya semua ada Herbalife. Sebab apa? Sebab dengan izin Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, selip gaji Herbalife tu laku. Bukan saja laku untuk beli kereta, nak beli apa saja. Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum hulu dia tengok Herbalife. Kalau tak percaya tanya orang bank. Dia ada, kalau kata Abang Amin kat Malaysia, kata dia ada point-point tertentu. Gaji Herbalife ni poinnya tinggi. Macam tu. Dia offer kat kami lagi privilege account dan macam-macam lah saya dapat. Dengan buku cek lah, dengan apa. Bank datang. Saya pergi sign agreement dekat bank. Bank datang pula suruh call nak bagi pula benda-benda lain. Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Maknanya magic tu happen. Tapi saya percaya Herbalife ni adalah platform yang baik untuk kita, dan kita jumpa lagi satu platform yang baik, yang powerful, yang kita pegang hari-hari, kita baca hari-hari. Allah dah kirim kat kita 1400 tahun yang lalu kiriman warkah ini. Nama dia Al-Quran, mukjizat. Siapa
apa yang bersangkut dengan Al-Quran, Allah tinggikan martabat dia. Itu janji Allah. Rasulullah SAW, Rasul yang terakhir. Allah angkat martabatnya dengan bagi mukjizat Al-Quran. Satu buah kitab yang dibaca oleh semua orang di seluruh dunia setiap masa. Hari sekarang ni 8:28 pagi dekat Malaysia, kita masih lagi dalam kelas mengaji dekat Zimbabwe sana dengan Zimbabwe sana di sebelah-sebelah negara jiran. Zimbabwe dengan Zimbabwe, orang-orang mengaji. Dekat Afghanistan, dekat Kazakhstan, dekat Rusia, dekat China, dekat Afrika, Uganda. Kan? Dia buat macam tu. Orang mengaji. Kita Al-Quran depan mata. Bila kita mengaji? Bila kita mengaji? Kan? At least kalau kita masuk kelas mengaji, walaupun kita tak mengaji, kita mendengar ayat Al-Quran. Kita solat. Banyak improvement yang kita buat. Dulu mungkin kita solat pun tak tentu masa. Tapi asbab masuk kelas mengaji, kita dah pandai susun solat kita 5 waktu. Dulu aurat kita pun tak tentu hala. Stokin tangan tak kenal, stokin kaki jauh sekali, baju pun ketat. Sekarang ni kita nak pakai ketat tu kita rasa. Pernah dengar dalam kelas ngaji ni. Macam mana kita ada rasa. Betul, dengar Al-Quran pun dapat pahala. Kan? Kita ada rasa. Dulu nak bangun, kalau kita solat subuh pukul 7. Itu nama dia subuh gajah. Sekarang ni yang subuh tu bangun okey lagi. Yang bangunnya pukul 11 subuh dinosaur. Kan? Tiba-tiba terlepas. Alamak, terlepas kelas pagi ni. Sebab apa? Sebab tak pernah. Tapi masuk kelas ngaji, kita bangun pukul 4.30. Pukul 4. Sebab kita nak ada me time. Nak baca Quran tiap hari tu jadi amalan. Bayangkan ada me time. Kita ni, halo, Assalamualaikum. Keluar juga dia ini kan. Selama ni, kenapa kepala otak kita ni rasa berserabut, rasa berjambul? Pernah tak tengok otak berjambul kan? Bukan jambul kat depan tu kan? Berserabut. Dengan, ni kerja tak siap lagi, dengan anak, dengan keluarga, dengan sakit, dengan apa. Satu je cara nak bagi hilang serabut tu. Bayangkan kepala otak kita ni, dia punya gelombang keserabutan tu. Macam mana cara nak susun gelombang tu? Bertenang, bangun pagi, feel sendiri. Betul lah cakap Ustaz Man. Feel sendiri. Bangun pukul 4, 4.30 pagi, pukul 5. 1/3 malam tu bangun, tarik nafas, tenang. Dia susun. Kita ni setiap orang ada gelombang. Ada wave kita sendiri. Kan? Ada wave, betul lah. Overwhelm kan. Tapi bila kita tenang, overwhelm tu hilang. Dia susun tu. Dan kalau frekuensi kita menyambung dengan frekuensi Allah. Halo, Assalamualaikum. Tahu tak frekuensi ni apa? Siapa yang biasa dengar radio? Kan? Contohnya Era 103.3, IKIM 102.7. Kan? Kalau kita tahu frekuensi Allah ni berapa dan kena dengan frekuensi kita, zas menyambung, everything connected. Teratur, tersusun. Tak perlu lagi kita nak fikir-fikir macam mana nak. Saya dulu pening kepala, tak tidur malam tau sebab fikir income tax. Tapi memang Masya Allah, Tabarakallah. Itu kuasa Allah. Tahajud ni dia membantu menyelesaikan banyak perkara urusan kita di dunia. Tahajud. Istikharah membantu kita buat keputusan dan pilihan. Kami tak berhenti buat istikharah sampai hari ini. Daripada sebelum bersara dulu sampai hari ini. Hajat untuk kita minta dengan Allah petunjuk untuk kita minta nak buat selesaikan hajat kita. Kemudian apa lagi? Tahajud tu membantu selesaikan banyak urusan. Apa lagi? Istikharah, hajat, tahajud, duha. Memudahkan membuka segala pintu rezeki. Tapi jangan kita buat untuk dapatkan benda-benda tu. Kita buat taubat. Terima kasih kat sini. Taubat. Kita nak clearkan sebab itu perisai rezeki yang ada. Kami sampai sekarang buat. Bangun malam itu yang kita buat. Percayalah, kita ni buat dosa selalu. Saya pun tiap hari ada dosa. Ada je. Tak perasan. Kecil besar. Saya tak payahlah Ustaz taubat sebab saya dah ni. Tak. Buat je. Jangan fikir. Kita buat tu nak reda Allah je. Witir. Satu lagi last. Tutup. Percayalah. Hidup kita ni lapang. Tak ada masalah yang tak boleh selesai. Sebab saya dulu banyak masalah. Zaman pun banyak masalah. Banyak benda fikir. Banyak benda blok dalam kepala. Tapi sekarang tak ada apa dah. Lapang. Pernah tak rasa lapang dada? Cuba tarik nafas. Tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik. Lepas.
How do you feel? Tarik, lepas tu sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tarik, 1, 2, 3, tarik. Lepas sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, pejam mata, tarik. Bayangkan segala masalah kita ni, file tak siap ke, PDP ke, hutang ke, apa semua ke, bergaduh ke kan, dia terlepas, selesai. Orang bergaduh tu datang kat kita, hutang tu tiba-tiba padam, masalah yang berlaku tu selesai dengan cara yang kita nak. Cuba tak kenapa, bayangkan benda tu berlaku. Ready? Kita ambil 3% aja. Sedia? Dia nafas. Dia lepas pelan-pelan, perlahan-lahan. Sambil bayangkan masalah kita tu selesai, sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. How do you feel? Nah, itulah aura dan kehebatan Al-Quran. Kita selesai masalah. Sebenarnya hidup kita ni sekarang saya tanya, siapa ada masalah sekarang? Siapa ada masalah sekarang? Type, saya ada. Sebab now sekarang tak ada masalah apa pun. Masalah tu berlaku bila? Di depan, future, dan di belakang. Nanti Ustaz di belakang tu, di belakang. Sebab kita ada memori lama yang masih lagi melekat dalam kepala, dan kita ada pemikiran yang selalu ke hadapan. Alhamdulillah. Kan? Siapa yang selesai masalah dia? Type, Alhamdulillah selesai. Siapa yang selesai? Terima kasih Kak Intan Azimah. InsyaAllah masalah kita akan selesai dengan sangat mudah. Itulah cara selesaikan masalah. Alhamdulillah. Masya Allah, Tabarakallah. Tak dapat tak rahsia macam mana nak hidup dengan keajaiban. Cerita dia Raptor X je. Kan, kejutan je. Kan, keajaiban. Tak ada duit nak beli shake, percayalah. Inilah jalannya. Dengar surat cinta daripada Allah, baca, tadabbur, amalkan. Tadabbur tapi tak amal tak jadi. Praktikkan. Dan yang datang dengan kita ni adalah orang-orang luar biasa yang penuh dengan aura dan keajaiban. Yang tak sesuai akan duduk tepi dulu sampai mereka sesuai. Dan kami kalau ikutkan, terima kasih Mak Su yang bagi idea nak ada Raptor ni. Raptor X, tajuk dah Raptor X kan. Masya Allah, Tabarakallah. Betul, tajuk Raptor X, tapi tak isi dia mengingat kita kepada Allah. Itulah purpose of life. Kita hidup ni untuk apa sebenarnya? Besok lusa boleh meninggal. Bukti dia ada. Arwah Ustaz Azrai dan kawan-kawan kita yang lain. Boleh bercakap, boleh baca doa sini. Esok lusa kalau Allah nak ambil, bila Allah pinjamkan kita je. Ustaz Man ni pun belum tentu lagi. Tapi pastikan kita tinggalkan esok ada something yang kita bawa. Hari ni kita share je. Alhamdulillah dalam kelas ngaji hari ni bagi impak dekat kita. Kita share je. Besok kita mati, benda tu melekat. Tak percaya, pergi tengok dekat arwah Ustaz Azrai punya TikTok. Pergi tengok dekat arwah Ustaz Azrai punya Facebook. Semua kebaikan yang ditinggalkan. Pahala tu berjalan sampai hari kiamat selagi mana Facebook tu tak padam. Orang tu ingat berjuta viral. Pahala masuk mengalir. Masya Allah, Tabarakallah. Allah bagi contoh dengan kita. Allah pilih instan yang paling istimewa, sahabat kita. Masya Allah. Nampak je sedekah Fatihah. Itu tugas kita. Sebab kita masih hidup. Kita masih lagi nak bawa bekal. Dia dah ada bekal. Kita bawa bekal kita. Jadi itulah cerita dia. Kan, cerita bagaimana kami kalau ikutkan tak perlu pun. Kami dua ketui je. Anak seketui, 3 ketui. Kereta ada 4. Tempat parking pun tak ada, Mak. So siap tambah keracunan yang seterusnya. Pindah di heaven. Tapi kalau benda tu bawa syiar, why not? Kita bukan tak mampu. Dan purpose kereta tadi, ya kan, kita nak bagi manfaat kepada ramai orang. Contoh Audi tu kan, beza tau bawa Audi dengan bawa Raptor. Bawa Raptor, cerita sikit kan. Bawa Raptor, kita tekan di bunyi Mustang. Itu Raptor. Saya bukan peminat kereta. Kita tak reti macam mana bunyi Mustang. Tapi bila tekan Raptor tu, oh macam ni bunyi dia. Kan? Memang senang. Tambah pula dia ada kamera 360. Kereta tu besar. Kita macam bawa pesawat kapal terbang tau. Kita tak nampak tepi kiri kanan. Tetapi dengan mata kita duduk tepi pintu kereta, tepi lampu kereta dengan buntut kereta, kan? Boleh nampak pagar. Oh, ada pagar belakang. Boleh nampak kucing lalu. Kucing lalu kat tepi. Oh, itu power Raptor X. Kan? Lepas ni maksud akan bubuh kamera pula kan? Dekat Raptor dia kan. Okay. Lepas tu kita berbubur dekat BMW kita, kamera tu kan. Jadi
Beza, bawa Audi tekan, tak rasa tekan. Saya bawa Audi pengalaman, saya tak pernah bawa kereta laju. Tanya mak. Saya bawa kereta paling laju 110. 90 tu normal bagi saya. Itu pun rasa laju benar dah. Tu CRV saya lah. Saya rasa 90, 100 tu dah laju sangat dah. Saya tekan lah Audi. Saya tengok meter dia 120. Tapi saya nampak kereta lain semua ke belakang. Zas. Zas. Nampak tak kereta belah kiri ni? Sup. Pasal apa Audi ni? Baru 110 dia dah macam pentah. Rupanya mileage Audi, mileage dia miles per hour. Bukan km per hour. Saya salah tengok. Rupanya speed saya tu 240. Masya Allah, tak rasa. Saya rasa macam 90. Tapi kereta sebelah. Saya tengok, pasal apa ni? Rupanya, Masya Allah, dekat satu lagi baru nampak meter mileage tu 240. Saya tengok meter bulat tu kan. 190, 100. Ya Allah, slownya kereta ni. Rupanya kereta lain semua dah berdesup. Masya Allah, tak pernah saya bawa laju macam tu. Hanya miles per hour, MPH. Tak pernah lagi. Pernah follow sama kan 110 tu pelah. Memang saya bawa 110 je. Saya memang orang yang ikut rules. Ikut undang-undang. Saya jarang break the rules. Tapi Alhamdulillah dan Masya Allah, Tabarakallah, dalam kelas ngaji ni, saya break the rules yang saya create dalam minda yang kita boleh buat sebenarnya. Yang kita nak bantu ramai orang, kita kena, tak boleh ikut yang dalam kepala kita ni. Tak boleh, tak mampu, tak dapat. Contoh yang saya break the rules dalam kepala ni, saya ada rules saya sendiri. Kalau aku berhenti kan, aku nak buat apa macam mana nak bayar saya ada rumah 6 biji. Sebelum saya bersara, saya ada rumah 6 biji. Sebab saya saya bertugas di Sabah tu, saya dah beli rumah banyak dah. Rumah saya banyak. Jadi rumah bukan keperluan bagi saya dah. Tak duduk pun. Kan, rumah ada 6. Macam mana nak bayar komitmen ni? Lepas tu ada kereta lagi. Lepas tu ada hutang lagi banyak. Tapi bila saya pegang kepada, tidak semua orang ada gaji. Tetapi semua orang ada rezeki. Masya Allah, Tabarakallah. Percayalah. Kalau Allah nak bagi, rezeki saya yang dulu gajinya dah tetap setakat itu saja, sekarang ni 14 kali ganda. Kami kira Masya Allah, Tabarakallah. Allah bagi kita banyak ni, apa kita nak buat? Jadi kami pun dah tekad dah. Kalau ni cerita pasal zakat, kalau saya dulu bayar zakat 100 sebulan pun dah rasa gigil lah. 100 sebulan. Tapi next year, kami dah plan dah. Kami mungkin akan bayar 7 ke 8 ribu seorang untuk zakat. Sebab apa? Sebab bila zakat tu lebih, kita boleh buat potongan income tax. Orang income tax tu happy. Tak apa Cik Azman punya income tax tinggi, jadi tak ada masalah dekat zakat tinggi, tak ada masalah dekat income tax. Jadi siapa nak masuk kelas bayar income tax boleh 370. Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Mungkin yang lain tak tahu tau. Punyalah excitednya Ustaz Man dengan Ustaz Zama bersama Rektor X-nya pergi jalan-jalan pusing-pusing, tak perasan, tahu-tahu dah ada dekat highway. Dah nak masuk highway ni dengan dompet tak bawa, Ustaz Zama tak bawa, Ustaz Man tak bawa, macam mana nak masuk? Masya Allah, itu pengalaman lah, pengalaman. Nak bawa anak pusing, bawa pusing. Jadi kami tak bawa lah apa-apa pun. Dia pun tak pernah naik. Bayangkan anak sendiri pun kena kejutan juga. Dia kelas, dia tak tahu ada kereta. Umi ayah balik, tapi dia dapat rasa something yang berbeza. Sebab ada belon, ada kek. Kan? Lalu umi ayah balik biasa je kan. Tetapi bila ada kek ke bawah tu, jadi kami pun bawa lah dia jalan. Jalan-jalan punya tekan, tak rasa. Tiba-tiba atas highway nak pergi KL dah. Saya tak bawa pers. Sebab saya ingat pusing dekat je. Kan biasa kita keluar pusing dekat, dekat Ion tu, masuk balik kat tol sini kan. Mana tol yang dalam yang tak kena tol. Tapi saya terlepas simpang, on the way ke KL. Saya kena keluar kat simpang Pulai, tapi tak rasa. Saya tekan itu yang saya kenal bunyi Mustang tu. Ford Mustang kan. Saya ada SRD punya rehearsal jam 9. Saya dekat highway tu 8.45. Kan. Mustang terus tukar. Saya tengok, tapi saya dapat tahu dah beza dia. Kereta ni beza dia macam ni, Audi feel dia lain. Kalau Audi saya rasa 5 minit je tekan sampai. Tapi sebab dia Raptor besar sikit, dia ambil masa 10 minit. Tapi yang bestnya, kan, saya boleh online, boleh zoom dalam kereta, connectkan kita punya Bluetooth dengan sistem kereta. Rupanya kereta tu boleh jadi studio. Masya Allah, Tabarakallah. Lepas ni masuk, tak payah susah hati lah, kita boleh bersiaran di mana saja. Masya Allah, Tabarakallah. Kebetulan pula duit yang ada masih RM10 je dengan IC dia. Along yang bawa kan. Jadi gunakan reload. Saya pula perak, tak pernah jumpa. Biasa kita pakai kad kan. Tak pernah tahu punya tak boleh bayar kan ni. Tak boleh bayar duit tunai.
lama dah tak berjalan. Biasa kita pakai smart tag ya. Jadi masa itulah kami jadi orang bodoh lah. Macam mana nak touch, macam mana nak belajar balik, macam mana nak buat, nak reload card IC tu. Itu pengalaman Raptor lah. Macam mana Mak Su boleh tahu? Itu pengalaman lah, pengalaman. Lexus pun kami pernah rasa Lexus yang harga 400,000 tu. Masa tu pun dah cerita pasal 360 punya kamera. Kami duduk dalam studio Lexus tu, showroom tu, kami boleh nampak dekat luar showroom. Itu yang pelik. Itu cerita Lexus lah. Ini cerita Raptor. Jangan, sebab bila pegang selip gaji apa lah ni kan, dealer Lexus, dealer BMW, dealer semua kereta mewah, semua kontak kita, semua ada nombor telefon kita, semua tahu nama kita, Ustaz Man. Itu magic. InsyaAllah. Magic Magic. rezeki daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Itu pengalaman. Okay, rasa dah 10.843 dah. Kembali kepada Mak Su. Banyak cerita kena datang rumah, kena jumpa Mak Su. Memang cerita daripada pagi sampai pagi. Saya rasa kan Get the Star kita nanti ni cerita pasal Raptor je ni. Raptor X, sesi tengah hari, lunch, petang sambung Raptor Raptor biasa. Raptor X sesi pagi, lunch, Raptor biasa. Masya Allah. Yeah. So, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur dapat berkenalan dengan Coach Nick, Coach Mila, Asbab. Kan saya pergi kayu basikal pergi ke mana tu Alostar kami pergi kayu basikal. Lepas tu suami saya PT Yusof dengan Coach Nick sambung kayuhan basikalnya ke Gunung Jerai. Okay, balik daripada Gunung Jerai, masa on the way, betul ke Abang Meh, masa dekat Alostar tu PT Yusof yang bawa kereta Coach Nick tu. Okay, Coach Nick kata, Abang Yusof, bawa Raptor ni. Masa balik pun dia bawa juga. Masa dekat Gunung Jerai pun dia bawa juga, betul Abang Meh? Betul, Abang Meh ni pun duduk juga dekat dalam Raptor tu. Coach Nick pun memang pandai racun-racun ni, kan? Gitu. Lepas tu dah sampai dekat rumah PT Ida Iman. Sebelah tu rumah Coach Wan Anwar. Saya pun bila suami saya duk belik-belik tayar Raptor Coach Nick, lepas tu duk tengok body Raptor ni kan, saya duk perhati je. Lepas tu saya cakap, pergilah tangkap gambar dekat situ. Dan saya pun berposing jugalah dekat Coach Nick punya Raptor kan. Mana nak tahu alih-alih dapat ke kan, insyaAllah kan. Saya sangat teruja bila Coach Nick dia beli kereta tu, lepas tu dia memberi sumbangan pada orang yang memerlukan. Masa tu kata silap saya ada masa tu pandemik COVID-19, dan dia memberi sumbangan kan, dia bagi dia menghantar barang-barang keperluan tu. Ini saya rasa macam yes. Saya rasa sekiranya, sebab saya pun sebenarnya saya order Raptor untuk suami saya pun senyap-senyap tanpa pengetahuan dia. Memang masa saya order tu memang dia tak tahu. Kan? Memang dia rasa macam seronoknya kalau ada Raptor, tapi saya tak cerita yang saya akan nak buat surprise masa birthday dia. Kan, rezeki masa tu kan. So memang betul ya Abang Meh, masa Coach ni bagi PT Yusof bawa kereta tu macam best je, duduk berangan, duduk cakap selalu Abang Meh. Tak dengar Abang Meh? Tak dengar. Tak berbunyi. Tak berbunyi. Assalamualaikum. Dengar? Okay, dengar. Okey, memang betul-betul. Itu yang Coach Nick ni bahaya juga, dia punya keracunan. Sebenar-benarnya Coach Nick tu diracun oleh Yusof. Banyak orang tak tahu ni. Hari Coach Nick datang Ipoh, dia sibuk nak bawa basikal. Dia nak beli Ford biasa, Ford apa Ford biasa je lah. Wildtrak. Bukan. Sebelum tu, mula-mula sebelum dia beli dia punya Raptor. Ranger. Dia nak beli Ford biasa. Dia kata dia nak hitam je, Ford biasa dah, sebab dia nak bawa basikal. Itu je tujuan dia. Masa tu kita dalam kereta. Saya, Yusof dengan Coach Nick yang kita di Ipoh. So kita nak makan durian baru lepas balik daripada makan kat Tasik tu. So Coach Nick terus telefon dia punya salesman.
Tolong carikan saya kereta. Saya nak kereta kereta Ford. Inilah Ford biasa je. Tak ingat apa nama model tu. So, masa itu, saya dengan si Usop macam cakap kat Coach Nick ni beli, saya cakap lah, Coach Nick beli kereta, nak beli kereta macam nak beli baju. Macam tu je. Beli kereta ni. No, bukan kita kalau beli kereta, bukan pasal tak boleh beli. Kita boleh beli, tapi kita nak mengenangkan komitmen tu. You beli hari ni macam beli baju, you bayar sekali dah. Beli kereta tiap-tiap bulan ni pening kepala. Betul tak? Itu future lah, itu future. Sebenarnya tak ada apa pun. Rezeki kalau nak bagi kan. So kita tak tahu rezeki tu datang dari mana. Saya itu dia start. Dia kata, tu Usop cakap. Coach ni, daripada beli Ford ni baiklah ambil Raptor cantik, buat hitam semua cantik. Ya ke? Tapi saya ingat biasa dah lah, tak payah kot Raptor. Sedar-sedar keluar Raptor. Coach Nick beli Raptor. Sebenarnya racun atas racun sebenarnya ni. Usop yang racun Nick dulu. Nick beli Raptor. Kebetulan dia dapat Raptor, ada kawan nak jual. Kawan dia nak jual, salesman dia cakap kata harga yang dia orang dapat projek dekat highway ke macam mana entah, dan projek tu dah habis. So Raptor tu dia jual murah, 100 lebih je macam tu. Dan mileage dia sangat low. So Coach Nick beli. Bila sampai dah Coach Nick dah beli, kami pun dia ajak pergi naik basikal dekat Alustar. Masa tu Coach Azhan pun ada. Yes. Masa tu first time dia naik kereta tu, dia punya tekan. Masa tu saya duduk dalam tu ni tekan 180 kereta tu. Macam bawa 100. Ini 4 wheel tau, 4 wheel. Yang tak biasa bawa 4 wheel tak perasan lah. Siapa yang biasa bawa 4 wheel. 4 wheel ni kalau bawa 120 ni, dia punya balancing tu dia dah tak. Dia rasa dalam macam goyang-goyang yang macam tak balance. Pasal dia banyak macam rasa buang-buang lah. That is 4 wheel. Tapi Raptor ni macam naik kereta. Dia smooth kan. Dia smooth satu, dia punya balancing tu satu, dia tak ada rasa macam kita melayang-layang. Jadi, Coach Nick, ini pun 18 ni dia bawa Raptor. Saya cakap, sedap dah kereta ni pula. Tu Usop pernah tersedap pula rasa. Dan Coach Nick bagi dia bawa. Bila dia bawa, dah dia tak tidur malam. Dia telingnya kereta, saya ingat lagi. Dia tengok bawah kereta, dia tengok kat bonnet, dia tengok sana, dia belik sana, dia belik kat absorber dia biasa bawa 4 wheel. Dia tahu lah sepatutnya tak rasa macam tu punya smooth, punya comfort. Bila tu dia dah rasa tu kena beli lah ni. Jadi nak Raptor. Daripada lepas tu dia dibatalkan niat nak Raptor sebab nak fikir nak comfort, nak naik Alphard, nak beli Alphard. Jadi so, dia batal Alphard. Masuklah tim Alphard pula. Dah lupa dah pasal Raptor. Masuk loan Alphard, masuk loan Raptor, keluar Raptor. Tuhan nak bagikan sebabnya itu memberi lebih banyak kebaikan saya rasa. Sebab trip pertama Raptor keluar kawasan adalah pergi ke inilah Merbuk. Amal jariah. Kita buat amal jariah. Tim kita buat amal jariah. Pasal Siti Suhana kata ini niat saya nak purpose kereta ni. Nak buat tu. So Alhamdulillah kita dah masa tu sedih lah juga kan. Patutnya kita rasa kita dah cukup semuanya. 10 buah rumah masa tu. Kita rasa kita dah cukup semuanya. Kita tak sangka ada orang susah macam ni. Memang dia susah tapi macam jatuh timbul tangga. Kerja kena buang. Lepas tu mak sakit. Kerja tak ada, mak sakit. Terlantar nak jaga mak lagi, nak jaga diri dia, nak jaga anak dia, nak jaga isteri dia. Padahal yang macam yang kena race motor tu dia pelumba motor negara ke apa ke tak. Dia penuh medal dia. Kalau dia buka workshop rumah dia sangat kecil. Kenapa nasib jadi macam ni kan? Ini Allah punya bagi ujian. Adalah kebaikan untuk dia. Sebenarnya Allah jadikan tu untuk kebaikan untuk kita kok. Ada tempat kita nak labur kita punya pahala. Kita buat pahala daripada situ. Amal jariah kat dia kan. Jadi itulah kebaikan dia tu. Kebaikan itu. Masa bawa Mercedes tak ada nak bawa beras kan.
Raptor banyak beras kita bawa, banyak rumah kita dah bantu. Harap-harap purpose. This is the purpose. Saya lepas anak saya tanya, tak nak ke beli kereta ni macam ni. Anak saya nak racun saya pula. Itu maksud dah racun saya dengan Mercedes lah. Sekarang Kak Aida kena tunggu queue lah Kak Aida Sebab saya dah bawa Mercedes tu, dah terracun. Tapi lepas feeling dia lain. Nanti cerita lain dia Ustaz feeling dia tu lain. Feeling tu jadi lain. Dia bukan feeling pasal nak bangga ke apa, dia jadi lain. Nanti saya bagi kunci Raptor dekat Abang Meh. Pakailah seminggu. Saya pakai Audi. Racun itu benar. Jangan main-main dengan racun ni. Maksud ni bahaya racun ni. Racun ni sangat bahaya. Dengan saya terpindah ke Heaven ni. Padahal rumah saya belakang gunung ni je. Pindah bawa barang-barang semua. Tak ada bawa barang, bawa badan je semua kemari. Ni dia nak racun saya dengan Mercedes dah, dengan Raptor lah macam-macam. Aduh Ustaz. Saya bayar Ustaz duduk jauh sikit Ustaz. Kalau Ustaz duduk sini, hari-hari kena racun. InsyaAllah. Allah Alam. Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi Abang Meh. Abang Meh juga qualified vacation Herbalife buat pertama kalinya. Tahniah Abang Meh kat malam. Masya Allah. Itulah saya cakap ikut je. Saya cakap pindah Heaven, pindah. Saya cakap tukar Raptor, tukar. Mesti ada sesuatu tu. Saya punya cakap ni, tak adalah saja je gurau kan. Saya cakap get the star nanti kita buat dekat Heaven. Contoh. Saya cakap kalau buat dekat Heaven, datang je kat Heaven. Gitu. Kalau saya cakap get the star kat Penang, kena datang je kat Penang. Okay? Are you ready? Are you excited untuk ber-get the star? Ready Maksud. Ready Maksud. Ready. Penang ready. InsyaAllah. So, kita buat kelainan esok kali ni. Kita buat kejutan. Nanti kita bincang tepi dengan Ustaz. Diorang pun nak kena surprise juga. Diorang pun nak kena Tak payah surprise. bincang tepi. Tak payah bincang tepi. Bincang depan-depan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Maksud sayang kat semua. InsyaAllah kita akan jumpa. Kita akan berdesta bersama-sama dan kita akan konvoi kembara amal kita. Alright. Nanti kita akan update. Alright. So thank you so much Ustaz Azman, Ustaz Zama, Bame dan sahabat semua. Thank you so much. Okay, kita tutup majlis ilmu kita dengan abang kita ada tak? PT Salahuddin kita. Masya-Allah. Kita racun itu benar. PT Salahuddin akan ambil Raptor warna merah pun cantik juga, sama dengan Ustaz Fuad. Okay, masuk. Okay. Silakan. Raptor merah. InsyaAllah. Okay, kita tutup majlis dengan bacaan Al-Fatihah dan doa insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته
ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبدك شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله بكم. Masanya akan
Setibanya di sisimu berserah, terimalah aku, hamba-Mu Allah. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Yang cahaya di hati terang, tunjukkan jalan seandainya hilang, jalanan yang takkan ditemui. Jumpa lagi hari Jumaat insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.